Pada tahun 1898, seorang ahli kimia terkenal ketika itu, Marie dan suaminya Pierre Curie menjumpai elemen yang jarang ditemui iaitu radioaktif radium. Marie dan Pierre Curie, dua perintis yang paling menonjol dalam penyelidikan radioaktif, menemui unsur radium. Mereka melihat radium sangat menarik kerana ia bercahaya dalam kegelapan. Bahan radioaktif radium dapat ditemui pada biji radioaktif uranium. Semasa awal penemuan bahan radioaktif radium, tiada penggunaan untuk bahan ini. Namun lama-kelamaan, radium digunakan sebagai agen pembunuh sel hidup, seterusnya digunakan untuk merawat penyakit kanser. Disebabkan ia boleh merawat penyakit kanser, ia dianggap memberi kesan penyembuhan serta bagus untuk kegunaan seharian. Radium mula digunakan pada tahun 1900 dalam pembuatan kosmetik untuk wajah dan rambut serta produk ubat gigi juga turut mengandungi bahan radium. Masyarakat ketika itu mempercayai bahawa radium berguna dalam rawatan kanser dan mereka juga turut percaya ia boleh menjadi penawar untuk penyakit lain seperti keletihan, sakit kepala, sembelit, masalah kelelakian, radang sendi, asma dan kencing manis. Pada tahun 1914, United States Radium Corporation ditubuhkan di Bandar Besar New York. Pengasasnya ialah Dr. Sabin Arnold von Sochoki dan Dr. George S. Willis. Pada awalnya, syarikat ini menjalankan perniagaan mengekstrak radium dari biji-biji radioaktif uranium. Lama-kelamaan, mereka berpindah pada perniagaan penghasilan cat radioluminescent atau cat yang bercahaya. Perniagaan ini dijalankan di Orange, New Jersey pada tahun 1917 hingga 1926. Ramai penduduk setempat mendapat pekerjaan di syarikat itu. Suasana kerja di kilang United States Radium Corporation sangat menyeronokkan. Selain itu mereka mendapat gaji yang sangat lumayan iaitu sekitar $300 seminggu. Pekerjaan gadis-gadis radium ini adalah mengecat nombor pada jam tangan. Cat yang digunakan dicampurkan dengan bahan radioaktif radium, ia akan bercahaya kehijauan di dalam keadaan gelap atau pada waktu malam. Jam tangan bercahaya mendapat permintaan selepas tercetusnya Perang Dunia Pertama. Para askar tidak dapat mengetahui masa yang tepat kerana keadaan di zon perang gelap di waktu malam. Untuk menyenangkan proses mewarnakan nombor jam tangan tersebut, beberapa pekerja akan membasahkan hujung berus cat dengan lidah supaya berus cat akan menghasilkan lukisan yang kemas dan tajam untuk diwarnakan pada nombor jam tangan tersebut. Selain itu, mereka menyukai cat radium. Mereka mencalitkan cat radium di wajah, jari jemari dan kuku. Pada waktu malam, cahaya dari cat itu akan menghasilkan cahaya warna kehijauan. Mereka dikenali sebagai gadis hantu apabila berjalan di waktu malam atau ketika di pesta keramaian. Pada tahun 1922, salah seorang pekerja di situ, Molly McGeer telah pergi berjumpa doktor gigi kerana telah mengadu kesakitan pada giginya sehinggakan giginya tercabut. Selang beberapa minggu, gigi Molly yang lain turut tercabut. Molly merasa amat pelik dengan keadaan dirinya. Namun doktor gigi yang merawatnya mengatakan dia tiada penyakit dan normal. Lama-kelamaan gigi yang tercabut itu bernanah dan bengkak sehinggakan tidak sembuh. Bukan itu sahaja, rahangnya turut patah. Penyakit dihadapinya itu amat menyakitkan. Pada 12 September 1922, Molly McGeer telah meninggal dunia akibat ketumbuhan di mulutnya. Kesan cat radium yang beracun itu menyebabkan rahangnya menjadi rapuh dan berlubang. Gejala-gejala yang dihadapi Molly turut dihadapi oleh pekerja-pekerja yang lain. Namun syarikat United States Radium Corporation mendakwa kematian Molly McGeer disebabkan penyakit sifilis. Syarikat United States Radium berterusan menafikan kesalahan mereka tentang bahaya cat radium yang dikeluarkan. Mereka tahu akan bahaya bahan radioaktif radium. Para saintis mereka memakai baju perlindungan penuh, namun tidak pada pekerja gadis radium ini. Mereka mengabaikan aspek keselamatan para pengecat jam tangan. Dr. Harrison Maitland mengkaji masalah gadis radium ini. Dr. Harrison telah melakukan autopsi mayat Molly McGeer. Jelas tanda gejala sifilis tiada pada akhir keputusan autopsi tersebut. Ia adalah kesan sampingan sinaran radioaktif. Antara kesan sampingan tersebut adalah tulang mereput, sehinggakan tulang belakang gadis radium patah ketika mereka berjalan. Pada 18 Mei, salah seorang gadis radium, Grace Freer, berusaha memfailkan tindakan undang-undang terhadap syarikat United States Radium Corporation. Mereka berusaha mencari peguam selama 2 tahun. Ramai peguam tidak mahu mewakili mangsa-mangsa akibat menerima sogokan wang untuk menutup kes mereka.
5 gadis radium yang menuntut keadilan, Grace Freer, Edna Husman, Catherine Sharp, Quinta McDonald dan Elvina Laris turut bersama berjuang untuk mendapatkan keadilan untuk mangsa yang teraniaya. Dalam tindakan undang-undang tersebut, pada awalnya mangsa-mangsa telah meminta pampasan sebanyak $250,000 setiap seorang. Peguam mereka mengupah ahli fizik, Elizabeth Hufs untuk mengukur kadar radioaktiviti radioaktif pada pernafasan kelima-lima wanita yang telah termakan begitu banyak racun radium sehingga nafas mereka turut bertoksik. Nafas mereka melepaskan gas radon. Pada 1928, gadis-gadis radium membawa kes ini ke mahkamah akibat penyakit yang mereka alami. Kes dianggap selesai, setiap dari mangsa-mangsa mendapat pampasan sebanyak $10,000. Rawatan perubatan $600 setiap tahun. Namun kesemua 5 mangsa ini telah meninggal dunia setelah beberapa tahun. Yang menyedihkan, pihak syarikat United States Radium Corporation menetapkan syarat untuk menafikan penyakit mereka alami bukan dari pengabaian aspek keselamatan semasa mengendalikan bahan radioaktif. Sejak dari itu, kaedah menjilat berus cat radium semasa mewarnakan jam tangan telah diharamkan. Pekerja-pekerja yang mengendalikan bahan radioaktif mestilah memakai perlindungan yang lengkap. Pada tahun 1938, Persatuan Makanan dan Ubatan Amerika telah mengharamkan produk yang mengandungi bahan radioaktif radium dalam produk seharian dan penghasilan cat radium turut dihentikan. Terima kasih kerana menonton video ini.